Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 4 UM. Hari ini kita bertemu lagi dalam PDPR secara online untuk mata pelajaran sains. Hari Ahad 23 Mei 2021 bersama Cikgu Suhaida. Okey, kita akan teruskan pembelajaran di rumah dengan tajuk yang baru. Okey, hari ini saya akan masuk tajuk organ pernafasan haiwan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 54 iaitu organ pernafasan haiwan. Okey. Di sini kita lihat organ pernafasan haiwan ada 4. Pertama, peparu. Kedua, spirakel. Ketiga, insang. Keempat, kulit lembap. Okey. Jadi kat sini kita lihat. Okey, peparu adalah organ pernafasan haiwan yang kebiasaannya tinggal di darat. Okey, biasanya organ pernafasan haiwan yang menggunakan peparu biasanya tinggal di darat dan bernafas dengan menggunakan peparu. Okey, contohnya haiwan yang tinggal di darat, contohnya lembu. Okey. Okey, peparunya sama juga dengan manusia, cumanya ada perbezaan sikit dari segi bentuknya. Okey. Okey, kemudian ayam. Okey, ayam pun menggunakan organ pernafasan haiwan peparu ya. Okey, kemudian spirakel. Okey, spirakel ialah haiwan yang bernafas. Okey, yang bernafas menggunakan spirakel ni adalah biasanya dia adalah serangga. Okey, contohnya belalang, semut, lipas, lalat, okey, dan apa-apa jua serangga. Okey. Kita kalau kita nak mengenali di mana spirakel pada serangga ini, kita boleh lihat di bahagian bawah abdomen. Okey, bawah badan dia tu yang ada bintik-bintik tu, itu adalah organ pernafasan dia. Okey. Okey, kemudian organ pernafasan yang ketiga iaitu insang. Okey, insang. Okey, insang biasanya haiwan yang tinggal di dalam air. Okey, dia bernafas menggunakan insang. Okey, tapi tak semua haiwan yang ada di dalam air ini bernafas menggunakan insang. Okey. Contohnya yang menggunakan insang, ikan, ketam, udang, kerang, kupang. Okey, itu adalah yang menggunakan insang. Okey, kulit yang lembap. Okey, kulit yang lembap biasanya haiwan yang badannya mempunyai lendir berair. Itu adalah biasanya bernafas menggunakan kulit yang lembap. Okey, contohnya cacing, pacat. Okey, ulat gonggok. Okey, jadi kat situ kita nampak dia adalah menggunakan kulit yang lembap. Okay, ini adalah saya ringkaskan. Kat sini ada 4: peparu, insang, kulit lembap dan spirakel. Okey, kemudian kita tengok satu persatu. Okey, peparu. Okey, haiwan yang bernafas menggunakan peparu biasanya kita nak kenal pasti dia berdarah panas. Okey, kemudian dia hidup di darat dan dia kebanyakannya bersaiz besar. Okey, haiwan-haiwan yang bernafas menggunakan paru ni kebanyakannya bersaiz besar. Ada juga yang bersaiz kecil seperti burung, anak ayam. Okey, tapi kebanyakannya haiwannya yang bersaiz besar dan hidup di darat. Okey. Okey, di sini contoh lembu, penyu, okey, ikan lumba-lumba. Okey. Selain daripada itu, ada juga haiwan yang duduk di dalam air tetapi dia bernafas menggunakan peparu. Tapi bukan semua yang duduk di dalam air. Okey, contohnya paus.
Okey, paus, penyu dan ikan lumba-lumba. Okey, haiwan yang 3 yang duduk di dalam air ini, dia menggunakan peparu untuk bernafas, bukan insang. Okey, murid kena kenal pasti haiwan yang duduk di dalam air yang tidak bernafas menggunakan insang, biasanya adalah seperti paus, penyu dan ikan lumba-lumba. Okey, kenapa paus, penyu dan ikan lumba-lumba ini dia boleh bernafas menggunakan peparu? Okey, haiwan yang duduk di dalam air, dia bernafas menggunakan peparu. Biasanya, dia akan menukarkan oksigen yang disedut daripada udara kepada karbon dioksida. Okey, dia akan tukarkan oksigen itu kepada karbon dioksida. Okey, contoh haiwan yang bernafas menggunakan peparu selain daripada lembu, burung, arnab, itik, ayam, okey, kambing, anjing, banyak sangat haiwan yang bernafas menggunakan peparu. Okey, yang menggunakan peparu ni senang kita nak kenal pasti. Okey, kemudian kita ikut tengok seterusnya. Okey, ini adalah pengetahuan. Okey, soalan pengetahuan yang murid-murid perlu tahu, iaitu tahukah kamu penyu hijau dapat menyimpan udara di dalam peparu yang membolehkannya menyelam selama 5 jam. Okey, penyu hijau ni dia dapat simpan udara di dalam peparu dia. Sebab tu dia boleh selam dalam tempoh masa yang lama, iaitu 5 jam. Okey, haiwan yang mempunyai peparu yang paling besar ialah ikan paus biru. Okey, ini adalah haiwan yang mempunyai peparu yang paling besar. Okey. Yang ada dekat darat pun tak dapat menandingi saiz dia. Okey, jadi haiwan yang mempunyai peparu yang paling besar adalah paus biru. Okey, kemudian insang. Okey, insang. Insang ialah kebanyakannya haiwan yang bernafas menggunakan insang ni biasanya dia hidup di dalam air. Okey, ini kita nak kenal pasti senang. Haiwan yang hidup di dalam air adalah haiwan yang bernafas menggunakan insang. Kecuali 3 haiwan yang saya sebutkan tadi yang bernafas menggunakan peparu seperti paus, penyu dan ikan lumba-lumba. Okey, jadi kita tengok kat sini insang. Okey, insang ni bentuk insang. Kalau murid-murid nak kenal pasti, murid-murid tengok ibu awak siang ikan, tengok dalam dia yang warna merah. Okey, yang warna merah ni ini adalah insang bentuknya. Okey, bentuk insang. Okey, murid-murid boleh tengok. Okey, jadi kat sini ada contoh. Bagaimanakah ikan bernafas dengan insang? Okey, mula-mula ikan akan menyedut air. Okey, dia akan menyedut air melalui mulut. Kemudian oksigen dalam air akan diserap melalui insang. Dia akan serap melalui insang. Dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui insang tu. Jadi dekat bahagian tepi dia punya muka dia tu, dia ada satu dia boleh terbuka. Bila karbon dioksida itu keluar, dia akan terbuka. Okey, jadi insang tu akan memainkan peranan untuk mengeluarkan karbon dioksida. Okey, dia tak akan masuk ke dalam badan. Dia akan keluar melalui insang. Sebab tu ikan dia boleh bernafas di dalam air. Sebab dia akan menyedut air dalam mulut. Kemudian oksigen yang ada dalam air yang disedut itu dia akan serap terus melalui insang dekat bahagian tepi kepala dia tu. Kemudian insang itu akan terbuka. Okey, bahagian tepi kepala itu akan terbuka untuk mengeluarkan karbon dioksida melalui insang tersebut. Okey, itulah cara ikan bernafas. Okey, insang menyerap oksigen di dalam air dan membebaskan karbon dioksida ketika pernafasan. Okey, ini adalah contoh haiwan yang bernafas menggunakan insang. Seperti ikan. Okey, ni salah. Ikan, ketam. Okey, ni cikgu salah ni. Sekejap Okey, ini ketam. Okey, ketam. Okey, ketam. Okey, seperti ikan, ketam. Okey, udang, kerang, kupang. Okey, dan lain-lain yang hidup di dalam air.
Okey. Ini contoh udang. Udang pun sama, dia ada insang. Macam macam ikan juga. Tapi dia dalam bentuk yang kecil lah. Okey. Kalau ketam ni kita boleh lihat. Kalau awak ibu siang ketam tu, tengok dalamnya tu dia ada insang kiri dan kanan. Bentuk dia lain sikit lah. Seperti sama berwarna merah, tapi bentuknya tak sama lah dengan tempat keadaan kedudukannya tak sama dengan ikan. Okey. Jadi setiap haiwan di dalam air dia mempunyai insang yang kedudukannya berbeza. Okey, tak sama. Okey, tetapi dia tetap menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, kemudian kita tengok spiracle. Okey, spiracle. Spiracle ini adalah organ pernafasan yang digunakan oleh semua jenis serangga. Okey, semua jenis serangga seperti belalang, semut, lipas, rama-rama. Ni apa ni? Cikgu salah ni. Okey, ni tak ada ni. Lebah, lalat. Okey, lalat. Okey, dan lain-lain. Ulat. Okey, ulat beluncas. Okey. Jadi, spiracle ni adalah organ pernafasan yang digunakan oleh serangga. Semua jenis serangga. Jadi, semua jenis serangga yang awak lihat, dia menggunakan organ pernafasan spiracle. Okey. Macam mana kita nak kenapasi spiracle tu? Okey, kita tengok bahagian bawah abdomen dia. Okey, ni adalah abdomen dia. Okey, di bahagian bawah abdomen belalang, kebanyakan kita tengok belalang dia ada bintik-bintik. Bintik-bintik tu adalah dia macam liang udara. Okey, liang udara. Okey, liang udara. Bintik-bintik itu kita panggil dia liang udara untuk dia menyerap oksigen. Dia menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, di bahagian abdomen dia, bahagian bawah. Okey. Murid-murid nanti kalau tangkap belalang, murid-murid tengok bawah dia. Dia ada bintik-bintik dekat bahagian bawah badan dia. Okey, spiracle ni ialah liang-liang kecil. Liang-liang kecil udara yang terdapat pada bahagian abdomen serangga. Okey, dia ada. Kalau kat ulat beluncas, bahagian bawah dia ada bintik-bintik. Tengok nanti kalau tangkap belalang ke, ulat beluncas ke, cuba lihat dan cuba tengok. Kalau ada kanta pembesar, boleh lihat dengan lebih jelas. Biasa ni tahun 3 saya ada ajar menggunakan kanta pembesar. Okey, kanta pembesar untuk melihat organ pernafasan haiwan. Okey. Okey, kita tengok soalan pengetahuan. Okey, tahukah kamu jika kepala belalang dibenamkan ke dalam air, belalang itu tidak mati? Hal ini disebabkan belalang itu dapat bernafas melalui spiracle yang terletak pada badannya. Okey, jadi organ pernafasan serangga dia berada di bahagian bawah abdomen. Okey, bukan di bahagian kepala. Berbeza dengan peparu. Organ yang bernafas menggunakan peparu. Dia berada di bahagian badan. Bahagian bawah dada. Okey, jadi untuk serangga ni, dia menggunakan spiracle yang berada di bawah abdomen. Okey, jadi bila kita masukkan kepala serangga tu di dalam air, abdomennya tak masuk air. Bahagian abdomen ni, bahagian spiracle dia tak masuk dalam air, haiwan itu tidak akan mati. Okey, melainkan kita masukkan abdomen tu, bahagian spiracle tu di dalam air, dia akan mati. Okey, jadi tempat organ pernafasannya di bahagian bawah abdomen. Okey, sebab itu belalang itu tidak akan mati. Kamu boleh cubalah kalau nak buat eksperimen sendiri, tangkap belalang dan cuba benamkan kepalanya di dalam air. Tapi selepas tu jangan lama-lama lah, kita jangan bunuh belalang tersebut lah. Kita cuba sahaja, lepas tu kita lepaskan kembali. Okey. Okey, ini adalah soalan pengetahuan. Okey, untuk murid-murid. Okey, kemudian kita masuk pada tajuk kulit lembap. Okey, kulit lembap untuk organ pernafasan kulit lembap. Yang keempat iaitu haiwan yang bernafas dengan kulit lembap ini, dia menyerap
oksigen daripada udara dan membebaskan karbon dioksida melalui kulitnya. Okey, kulit yang nipis. Okey, maknanya organ pernafasan ni berada di bahagian kulit. Okey, kulitnya yang nipis dan lembap. Okey, contoh haiwan seperti cacing, lintah, katak, siput. Okey, banyak lagi haiwan yang kalau awak lihat yang mempunyai kulit lembap, yang berlendir. Dia kulitnya nipis, dia adalah menggunakan organ pernafasan kulit yang lembap. Sama juga, dia akan menyerap oksigen daripada udara dan membebaskan karbon dioksida melalui kulitnya. Faham? Okey, tadi kalau spherical dia membebaskan karbon dioksida, dia menyerap oksigen daripada di udara melalui bawah liang kecil di bahagian abdomen dan membebaskannya juga di situ. Okey, di bahagian bawah abdomennya. Tapi untuk kulit yang lembap, dia akan membebaskan menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida di bahagian kulitnya yang nipis. Okey, faham ya? Okey, itu adalah organ pernafasan untuk haiwan yang berkulit lembap. Okey, yang bernafas menggunakan kulit yang lembap. Okey, kemudian yang terakhir adalah haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Okey, kita sendiri tahu, okey, setiap haiwan ada mempunyai satu organ pernafasan. Tapi keistimewaan, ada haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Okey, dia mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan sebabnya dia duduk dua alam. Dua alam maknanya dia duduk di darat dan dia duduk di dalam air. Okey, jadi dia mempunyai keistimewaan organ pernafasannya ada dua. Okey, contohnya katak. Okey, katak ni dia mempunyai organ pernafasan dua organ pernafasan. Okey, dia ada peparu dan dia ada kulit yang lembap. Okey, macam mana? Okey, ada haiwan mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Okey, contohnya katak. Okey, ni katak. Okey, ni salamander dan ni newt. Okey, ialah haiwan yang mempunyai dua organ pernafasan iaitu peparu dan kulit lembap. Jadi, katak bernafas menggunakan peparu apabila berada di darat. Okey, bila dia berada di darat, dia akan bernafas menggunakan peparu. Dan apabila dia masuk ke dalam air, okey, dia akan menggunakan organ pernafasan kulit lembap. Okey, untuk meneruskan hidup dia. Okey, jadi dia keistimewaan dia dekat situ. Newt, salamander dan katak. Okey. Saya harap murid-murid faham. Okey, jadi dia mempunyai keistimewaannya. Jadi kalau ada soalan keluar, haiwan yang mempunyai organ pernafasan, dua organ pernafasan, murid boleh jawab katak, newt ataupun salamander. Okey. Okey, ini adalah soalan pengetahuan. Okey. Uji minda kita. Okey, berudu mempunyai organ pernafasan yang berbeza dengan induknya, katak. Okey, berudu hidup di dalam air dan bernafas melalui insang. Okey, ini adalah pengetahuan untuk murid-murid. Okey, berudu adalah anak kepada katak. Okey, sebelum jadi katak, berudu ini sebelum jadi katak, dia akan menjadi berudu. Okey, jadi berudu ni anak kepada katak. Okey, jadi sebelum dia jadi katak, berudu ini dia bernafas menggunakan insang. Okey, dia mempunyai insang. Tapi selepas dia menjadi katak, okey, selepas dia besar menjadi katak, organ pernafasan dia akan bertukar menjadi peparu dan kulit yang lembap. Okey, secara yang automatik dia akan berubah. Okey, bentuk dia pun akan berubah. Tengok, insang ni dia tak ada kaki kan. Okey, nanti bila dia akan dewasa, dia berkembang, membesar, dia akan tumbuh kaki. Kemudian organ pernafasan dia pun akan berubah daripada insang bertukar menjadi peparu dan kulit lembap. Sebab tu katak yang berudu tidak boleh duduk di darat. Kalau dia duduk di darat, dia akan mati. Sebabnya dia tidak ada organ pernafasan peparu. Okey, jadi dia hanya ada insang saja. Okey, tapi bila dia jadi katak, dia boleh duduk di darat sebabnya dia menggunakan dua organ pernafasan.
Okey, jadi berudu hanya duduk di dalam air dan tidak boleh duduk di darat kerana dia bernafas menggunakan insang. Okey, murid-murid faham. Ini adalah keistimewaan katak. Okey. Daripada anak dia, induk dia tu anak lah, induk dia sampai dia menjadi katak dewasa, dia berubah. Berubah organ pernafasan, berubah bentuk. Berubah. Induknya tak sama dengan dewasa. Okey, induknya tak ada kaki, hanya ada ekor dan kepala je. Bila dia besar, dia ada kaki, ada tangan. Okey, bentuknya pun berbeza, mukanya pun beza. Okey, dia adalah induk yang tidak sama dengan ibunya. Okey, jadi tetapi organ pernafasannya pun berubah. Okey, tak sama. Okey, murid kena faham. Nanti jangan tanya berudu bernafas menggunakan apa. Jangan cakap paru-paru. Berudu bernafas menggunakan insang. Apabila menjadi katak, katak dia akan bertukar menjadi dua organ pernafasan iaitu peparu dan kulit yang lembap. Okey, faham? Okey. Kemudian kita masuk. Okey, ini adalah contoh haiwan-haiwan yang kita dapat lihat. Okey, banyak lagi haiwan, tapi haiwan-haiwan ini ada dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk. Okey, kita kelaskan. Cuba kelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan. Okey, contoh ketam. Okey, ketam ni apa? Okey, ketam ni organ pernafasan menggunakan insang. Okey, ulat beluncas, spiracle. Okey, berudu, insang. Cacing, kulit yang lembap. Okey, lintah, kulit yang lembap. Kucing, peparu. Okey, kupu-kupu, spiracle. Buaya, buaya apa? Peparu. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh pengelasan organ pernafasan. Okey, murid kena tahu. Okey, kita tengok betul tak apa yang kita cakap. Okey, yang tadi ketam, insang. Beluncas, spiracle. Berudu, insang. Cacing, kulit yang lembap. Lintah, kulit yang lembap. Kucing, peparu. Kupu-kupu, spiracle. Buaya, peparu. Okey, kita tengok betul tak? Okey. Betul tak? Okey, buaya, kucing dengan peparu, kucing dengan buaya. Insang berudu dengan ketam. Okey, betul. Kulit yang lembat, cacing dengan lintah. Okey, spiracle. Beluncas dengan kupu-kupu. Okey, ini adalah contoh pengelasan haiwan mengikut organ pernafasan. Iaitu 4 yang kita pelajari hari ini, iaitu peparu, insang, kulit yang lembap dan spiracle. Okey, cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, sekiranya murid tak kurang jelas dengan apa yang cikgu terangkan, murid-murid boleh layari YouTube tajuk organ pernafasan haiwan. Di dalam YouTube banyak tentang menceritakan tentang organ pernafasan haiwan. Okey. Okey, kemudian kita cuba sekali lagi latihan, kita cuba kelaskan. Okey, cuba kamu kelaskan apa haiwan-haiwan, organ pernafasan haiwan di dalam gambar di atas. Okey, kita tengok. Okey, kambing. Apa murid-murid? Okey, peparu. Okey. Udang. Udang apa? Insang. Okey, saya letak air lah insang. Okey. Pacat. Okey, kulit lembap. Okey. Semut. Spiracle. Okey, jadi kita boleh tahu kalau murid-murid faham, murid-murid akan boleh kelaskan haiwan tersebut mengikut organ pernafasan. Okey, seterusnya. Okey, cikgu akan beri tugasan selepas murid-murid dengar apa yang cikgu ajar hari ini. Melalui video ni, murid-murid saya akan berikan nota tentang tajuk pelajaran hari ini, dan murid-murid diminta menyalin. Okey, cikgu nak murid-murid salin nota. Kenapa cikgu perlu murid-murid perlu salin?
cikgu tak nak print. Okey, cikgu nak murid-murid salin apa nota yang cikgu berikan dalam WhatsApp nanti. Okey, nota tersebut murid-murid salin dan baca. Sambil menyalin, sambil membaca, dan murid akan lebih faham. Okey. Kalau kita print, kita tampal dan tak akan membaca. Okey, kalau kita salin, kita sambil kita menyalin, kita akan membaca. Itu kelebihan menyalin nota. Okey, bukan kita salin tak membaca. Kita menyalin sambil membaca. Okey, kemudian yang kedua, cikgu akan beri latihan. Okey, latihan ini cikgu akan beri latihan. Latihan ni murid-murid perlu print. Okey, murid-murid perlu print. Okey, saya akan tunjukkan latihan yang murid-murid perlu buat. Okey, murid-murid perlu. Okey, kejap cikgu akan tunjukkan. Okey, sebentar ya. Okey. Okey, ini latihan yang murid-murid perlu buat. Okey, latihan ini cikgu nak murid-murid gunting. Okey, dia macam gunting ikut yang ada 4 ni, gunting. Kemudian tampal dalam buku, dia macam poket. Okey, tampal ikut bentuk kocek ni. Okey, tampal tepi dia je gam dia yang ada titik-titik ni, tampal. Okey. Kemudian atas ni jangan tampal. Atas ni jangan tampal. Okey. Buat satu-satu. Okey, gunting ni satu dulu, gunting satu ni. Okey, jadi tampal tepi dia je ni. Okey, kemudian tengah dia tu buat macam poket. Okey, poket tu untuk murid-murid gunting nama-nama haiwan ini dan masukkan dalam poket tersebut. Okey, masukkan dalam poket. Contoh salamander. Okey, salamander ni, okey, kita tengok kat sini. Okey, ni insang. Yang pertama insang. Okey, cari insang. Okey, gunting tampal kat dia punya nama tu, insang. Okey, nampak belalang ni. Belalang melalui apa? Spiracle. Okey, gunting spiracle tu. Okey, spiracle ataupun trakea. Okey, ni salah ni. Trakea ni adalah spiracle Okey, ataupun trakea pun sama. Okey, gunting trakea tu letak dekat belalang. Okey, kemudian peparu. Gunting peparu ni letak dekat nama di kat atas kocek peparu ni. Dan nampak cacing ni, okey, kulit lembap dan kulit lembap. Okey, tampal dekat kulit lembap. Katak ni dia dua jenis kan? Dua organ pernafasan. Okey, kulit lembap dan peparu. Okey, tampal dekat kocek atas dia tu. Okey, nama dia setiap kocek tu. Okey, kemudian nampak nama-nama haiwan ni. Salamander, Cecilia, Newt, gajah, tapak Sulaiman. Okey, ini nama-nama haiwan ini murid-murid perlu gunting dan masukkan dalam kocek-kocek bagi setiap organ pernafasan. Contohnya kalau insang ni, kocek dekat dalam kocek insang ni, apa haiwan-haiwannya? Kocek belalang ni apa? Trakea ni apa nama belalangnya? Nama haiwannya. Okey, dekat kocek peparu ni apa nama haiwannya? Dan kulit yang lembap ni apa nama haiwan dia? Dekat organ pernafasan dua, kulit lembap dan peparu ni, apa nama-nama haiwannya? Okey, kemudian buat kemar-kemar, tampal dalam buku biru kocek-kocek tersebut satu per satu. Ini adalah yang murid-murid perlu print. Okey, print. Ni kena print. Murid-murid kena print lah. Saya mohon ini satu je kena print untuk buat latihan. Okey. Itu saja. Cikgu harap murid-murid faham tugasan yang saya berikan. Salin nota dan buat latihan yang saya berikan. Okey, sekiranya murid tak faham, boleh telefon saya ataupun WhatsApp. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini, PDPR kita pada hari ini. Kita berjumpa kembali pada PDPR yang akan datang. Selamat menjalankan tugas. Stay safe. Jaga diri.
jalankan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.